dia nak lukis garisan BC. Okay. Garisan BC. Garisan BC Garisan BC dia nak buat macam mana garisan BC? Line tangent snap to endpoint. Snap to endpoint kan? Betul tak? Snap to endpoint sebab dia kata garisan BC. Daripada endpoint sini snap to Tangent. okay. Snap to endpoint. Okay. Lepas tu snap to tangent. Okay. Next. Okay, lukis garisan PR. Okay, lukis garisan PR. Okay, maksudnya awak nak lukis garisan mana dia P dia? P kat sini dengan R. Panjang dia 70. Garisan P awak tu dekat dalam bulatan. Okay. So, apa arahan yang awak akan gunakan? Okay. Mesti sebab dia nak lukis garisan kan? First kali mestilah line, betul tak? Okay, selepas line, apa lagi awak kena buat? Snap to center. Ya betul. Snap to center. Okay, selepas snap to center, apa awak kena masukkan? Panjang dia kan? Okay, panjang dia 70, sudut dia adalah 50. Okay, settle. Okay, lepas tu awak dah ada dah. Garisan ni awak dah ada. Tak nampak lah. Okay. So garisan ni awak dah ada. Ni garisan ni awak dah ada. Garisan PR ni awak dah ada. Okay, so apa arahan yang seterusnya? Awak nak buat bulatan R15. So arahan yang seterusnya? Circle. Okay, circle lagi. Snap to endpoint. Snap to apa dia? R15. Okay, snap to endpoint kan? Plus snap to endpoint. Lepas tu R15. Yang lain mana? Punya suara tidur ke? Jeremy punya suara, Coach Ameng, Lee Jin Yi, mana awak punya suara semua? Yes. Okay. Okay, garisan EF. Okay, kita dah ada. Okay, kita dah ada bulatan. Tengok EF. Okay. Kita dah ada bulatan. Kita nak buat garisan EF. Okay, agak-agak apa yang akan kita buat? Rachel ada Rachel. EF. Apa dia Rachel? Rachel? Okay. Rachel tak nak cakap. Yang lain lah. Rachel tak nak cakap yang lain. Okay, apa arahan dia garisan EF? Snap to quadrant. Line. Line snap to quadrant. Okay, line. Lepas tu. Betul tak? Okay. Snap to quadrant Snap to quadrant. Okay. Panjang dia 65. Betul tak? Panjang dia 65. Okay. Sudut dia adalah 180. Okay. Dah. Okay, sekarang yang seterusnya dah settle ni. Okay, kita nak buat ni pula. Garisan DE. Okay, tengok garisan DE. D lepas tu E dulu. Okay. D lepas tu E ataupun E lepas tu D dulu pun boleh jugalah. Tak kisahlah. Sebab kita dah ada bulatan kan. Bulatan dengan titik ni kita dah ada. Agak-agak arahan apa kita nak gunakan? Line. Okay, line. Lagi? Snap to tangent, snap to endpoint. Snap to tangent. Snap to endpoint. Okay, good. Okay, yang seterusnya nak bina garisan GH. GH. Nak bina garisan GH. Yang lain. Hashan ada Hashan? Nak bina garisan GH Hashan. Mana suara Hashan? Tak ada, tidur. Hashan tidur. Lain? Cikgu kat sini je. Okay. Apa dia Hashan? Dia nak bina garisan GH ni. Cuba tengok.
Kita nak dapatkan titik G dengan H. Agak-agak arahan apa yang kita kena gunakan? Ha, lupa. Ashan? Oh, Ashan. Sekejap cikgu. Sebab dia kata lukis garisan bertangen, Ashan, bertangen. Sekarang awak punya bulatan dah ada dah. A25 dengan A15 tu dah ada. Okey, apa yang awak nak kena guna arahan apa? Kena snap to tangent ke cikgu? Ya. Line, lagi snap tu. Tangent. 2 kali kan, betul tak? Ya, betul. Snap tu tangent. Ashan dah lupa dah. Okay, so kalau sunting raja, apa arahan yang kita gunakan? Untuk soalan ini tau, untuk soalan ni. Okay, apa arahannya? Okay, trim, erase, boleh lah. Okay, lepas tu dia kata simpan file. So arahan save. Okay, cetak. So arahan dia plot. Okay. Okay, so saya harap awak dah tengok lah kan? Agak-agak awak dah tengok lah kan sebab dah 2 hari berlalu. Okay, sekarang saya tanya awak Okay, sepanjang saya lukis kat dalam video tu, apa arahan yang saya gunakan? Perintah apa yang saya gunakan? Kalau draw. Kalau draw untuk lukis gambar ni, apa yang saya gunakan? Circle. Draw. Draw, awak akan guna line, kan? Lagi circle. Okay, kalau modify, apa yang saya gunakan? Modify. Copy. Modify, copy. Lagi. Trim. Okay, trim. Boleh. Okay, erase. Kan? Okay. Lagi. Plot. So, plot arahan dia plot lah. Betul tak? Okay, plot. Okay. Sekarang untuk lukis ni, yang seterusnya. Okay, apa arahan draw yang modify yang saya gunakan? Draw. Apa yang saya gunakan? Line. Okay, lagi. Okay, line. Lagi. Apa gon? Apa? Polygon. Ya, betul. Polygon. Lagi. Selain daripada polygon. Circle. Ya, betul. Circle. Kalau modified, sama je lah kan? Trim dengan erase. Tengok ke tak ni saya punya video? Okay, last. Okay, sekarang ni pula yang seterusnya. Conteng je dekat tepi. Okay, conteng je. Perintah yang digunakan. So, perintah yang digunakan. Okay. Apa dia? So, apa perintah yang digunakan? Sepanjang awak tengok saya lukis. Okay, satu apa awak nampak? Saya guna apa? Perintah yang digunakan? Line. Betul. Tadi tu apa? Copy. Awak nampak saya copy kan? Okay, lagi? Apa lagi awak nampak? Ke tak tengok? Ayo. Offset saya buat offset kat sini kan? Saya buat offset. Betul tak? Masa saya lukis tu saya buat offset. Arahan yang saya gunakan offset. Lepas tu saya trim. Okay, trim. Selepas saya trim, last kali saya erase. Okay. Lepas tu saya nak buat pendimensian kan? Betul tak? Okay. Selain daripada tu, apa tu menyanyi-nyanyi tu? Apa lagi saya gunakan? Arahan polygon. Betul. Ni polygon.
Lepas tu arahan apa lagi saya buat? Circle. Keluarkan aja apa arahan yang saya gunakan. Tapi dia kata tak payah banyak-banyak kan, betul tak? Dia nak apa? Nyatakan 5 perintah. Dia nak 5, saya dah buat terlebih dah, nampak? Lebih dah, saya buat 7 dah. Boleh lagi, kalau saya nak buat boleh lagi kan? Apa? Dim kan? Dim line kan, betul tak? Dim line Sebab saya nak buat dimensi. Dim line. Okay? Okay, itu perintah dia lah, dia nak 5. Okay, next, ni pula. Okay, apa perintah yang digunakan oleh saya waktu saya melukis? Perintah. Cepat. Respon. Tadi ada bunyi pun. Oh. Okay, cepat. Apa perintah yang digunakan? Okay, respon. Sepanjang saya buat, apa yang saya gunakan? Arahan apa yang saya gunakan? Hello. Lepas tu. Apa dia? Tak nampak, tak tahu ke? Awak dah tengok ke belum? Kan bila saya nak hasilkan ni, saya guna apa? Saya guna line. Apa? Saya tak guna circle, betul tak? Awak janganlah tulis circle. Saya tak guna circle. Saya guna apa? Ellipse kan? Dengan isocircle, betul tak? Ellipse. Okay. Salah je. Saya guna arahan ellipse, isocircle kan? Saya tak guna arahan circle. So, janganlah buat circle. Okay, lepas tu ada juga yang saya copy. Ini arahan copy. Pun saya pakai juga. Lepas tu saya guna trim. Ni tak tengok video saya. Okay, lepas tu saya nak bagi dia dimension kan. Dim align. Saya guna arahan dim align. Dim. Macam salah je. Okay, lepas tu dim edit. Dim edit. Okay. Kalau saya buat macam ni, kalau arahan yang digunakan circle tu salah lah. Ataupun offset. Saya tak ada guna arahan offset. So tak boleh tulis. Jangan awak disuruh awak senaikan arahan, awak senaikan arahan ikut suka yang awak faham. Tak boleh yang awak faham. Yang awak tahu waktu awak nak melukis tu arahan apa yang awak gunakan. Itu yang awak kena tulis. Bukan apa yang ada dekat dalam AutoCAD. Faham tak? Okay, yang ni pula. Arahan apa yang saya gunakan? Tak tengok ni tahu video saya ni. Nak je saya lukis ni. Apa? Dia nak apa? Dia nak 8 kan? Okay, perintah yang digunakan. Okay, apa yang digunakan? So, awak guna line. Kan? Sama kan? Lepas tu ellipse. E-L-L-I-P-S-E. Ellipse. Ellipse isocircle. Kan? Okay. Lepas tu boleh juga offset. Fillet tak boleh pakai fillet. Fillet tak boleh. Okay. Fillet tak boleh. Fillet pakai dekat sini. Sini ada arahan fillet. Sini ada arahan fillet. Sini fillet. F-I-L-L-E-T. Okay. Gambar ni ada guna arahan fillet. Tapi yang tadi tak ada. Okay. Lepas tu apa lagi arahan? Cepat. Apa lagi arahan? Tak cukup ni baru 3. 4. Apa arahan dia? Line, isocircle, offset. Apa lagi arahan dia? Copy. Boleh juga move. Move pun boleh juga kan? Kita nak movekan titik
kita dah copy, lepas tu kita nak move. Pun boleh juga arahan. Lepas tu dim. Dim. Lepas tu dim edit. Okay, dah. So, 8. Okay. Ni pula apa arahan dia? Okay, perintah yang digunakan untuk menghasilkan objek ini. Okay. So, kena ada 8 lah. So, awak guna arahan, awak nak hasilkan awak nak hasilkan objek ni, kena hasilkan objek ni dalam bentuk isometri kan? Ni, dalam lukisan isometri betul. So, bila saya dah hasilkan, video yang saya hasilkan tu, tengok arahan apa yang saya gunakan. Okay, yang pertama, arahan line. Okay, lepas tu saya guna apa? Copy. Trim. Ingat, saya tak ada guna circle. Tak ada, saya tak ada guna circle. Okay. Lepas tu ellipse, offset. Offset ada. Okay. Dah offset apa? Erase boleh. Apa lagi? Ellipse. Iso circle. Ellipse tu kombinasi dia mesti dengan iso circle. Sebab ada juga ellipse yang tak ada iso circle kan, yang tak ada terlibat dengan iso punya. Ellipse biasa saja. Okay, lepas tu apa lagi? Dim. Okay. Dim. Betul tak? Okay, dim, line. Okay, lepas tu last kali apa? Offset dah ada. Apa lagi saya guna? Move pun boleh. Okay, apa lagi saya guna? Ini offset apa lagi? Ikutlah. Tengoklah apa lagi arahan yang saya guna. Tapi dia nak berapa ni? Okay, dia nak 8. Cukup lah. Kan? 8. Cukup lah. Okay. So, awak nak letak plot pun boleh. Kan? Sebab arahan yang terakhir adalah disuruh awak plot kan? Pun boleh juga. Arahan yang terakhir. Okay, so yang ini awak buat sendiri 5 perintah kendalian. So nanti awak senaraikanlah sendiri apa 5 tu. Okay. So saya nak tunjukkan macam mana nak buat okay, saya nak tunjukkan yang seterusnya. Saya nak tunjukkan macam mana nak buat okay, nak buat apa? Dimensi kan? Okay, saya share dulu skrin saya ni. Ada apa-apa nak tanya tak? Kalau awak ada buat, awak boleh tahulah apa masalah awak. Okay. Kalau awak tak buat, itu payah sikit lah saya nak tolong. Okay. Okay, ini contoh yang saya dah buat. Okay, ini pun contoh. Ingat kan, kalau awak perasan dekat dalam soalan ni, saya ada pesan ke awak. Saya cakap, ada butiran yang saya tak buat sampai habis tau. So, bulatan ni awak kena habiskan yang kat tengah-tengah ni. Gambar dia, kalau tak silap saya, sekejap saya buka. Ni gambar dia yang ini kan.
Dia tak habis lagi saya lukis, tapi takkanlah semua saya nak tunjukkan. Awak buat sendirilah tengok ada bulatan 2 ni. So awak buatlah. Okay, so sekarang ni saya nak ajar awak macam mana dimensi. So kalau awak ada laptop ke apa ke, awak boleh cuba buatlah. Okay. Sebab saya rasa dulu sebelum ni saya dah ajar awak, tapi dimensi saya tinggalkan. Okay. Okay, so dimensi kita guna arahan. Okay, kita pakai garisan yang paling nipis lah kat sini, dimensi. Okay, dimensi kita guna garisan yang paling nipis. Okay, tengok sampai ke apa, nanti saya terlajak pula ambil masa orang. Sekejap Okay, so macam mana nak buat? Okay, boleh nampak skrin saya? Okay, arahan dia dekat dimensi ni awak tak boleh guna linear tau. Kalau awak guna linear, apa yang berlaku? Okay, linear kalau awak nak buat, okay. Kalau macam gini boleh lah. Okay, tapi oleh kerana dia dalam keadaan ISO, awak kena move kan dia, awak kena oblique kan dia. Okay, tapi kalau linear juga, awak nak guna dekat sini tak boleh. Awak tengok contoh saya buat dekat sini linear. Dimensi linear nampak tak? Tak boleh. So kalau nak buat kawasan yang ISO, okay, awak kena guna align. Ni dim, align. Boleh nampak tak? Dim, align. Okay. Okay. So dekat awak punya dimensi ni, okay, boleh tengok kan? Boleh nampak kan? Okay, ada dimension style. Okay, ada dimension style. So ada pergi dekat modify. Okay, kalau awak nak tukar teks dekat sini, nak tukar arrow, nak besarkan arrow awak kat sini, katakanlah awak nak besarkan 3 lah. 3 awak nak besarkan itu 3. Output saya, sekejap Okay, itu arrow awak lah. Hilang. Okay, 3. Okay, lepas tu center kat tengah-tengah. Okay, awak boleh check lah dekat sini ni. Kalau tak perlukan center, kalau perlukan line. Okay. Okay, center mark ni yang dekat tengah-tengah ni lah. Titik dia ni. Okay. Lepas tu, okay, kita nak tentukan awak punya teks dia ni ke arah ke terjajah. Awak tengok kat sini Dekat teks ni, okay, yang ini terjajah. Yang ini ke arah. Nampak Ni terjajah, ini ke arah. Okay. Nampak dia dah sama dah. Okay, ini kita dua ni je. Okay. Okay, terjajah. Boleh terjajah. Ke arah. Okay. Lepas tu unit katakanlah awak tak nak ada point-point. Okay, tak nak ada point-point lah. Awak letak kosong aja, tak nak ada point-point. Okay. Lepas tu ini error dia semua dah. Line dia ada dekat sini Okay, line dia ni kita ada extension line. Okay, dimension line. Okay, kita tengok satu-satu. Okay, katakanlah kita nak tengok line yang ini. Sekejap dim line. Okay, ni nampak ni garisan dimension line ni kita tak nak. Kita boleh buang lah. Ni. Boleh nampak tak? Okay, nampak Okay, lepas tu. Okay, ni lagi extend line. Ini garisan apa nama dia ni? Siapa tahu? Apa nama garisan dimensi ni? Siapa tahu apa nama garisan? Apa? Dia ada 2 ni garisan dimensi. Apa nama garisan ni? Nama dia garisan tambahan. So garisan tambahan awak ni kan. Okay, katakanlah awak nak dia jarak. Okay, awak tambahlah jarak dia ni. Katakanlah 3. Nampak? Panjang sikit lah. Okay. 1. Okay, ni. Sekejap Ni kot 2.
Okay, nampak tak? Okay, yang ini extend beyond dim line ni maksudnya panjang garisan awak tu awak nak sampai mana? Garisan tambahan awak, tapi offset from origin ni maksudnya garisan tambahan awak tu kalau awak letak dia 0.2 kan? Okay, dia akan dekat-dekat dengan objek. Tapi kalau awak letak 2, dia jauh dengan objek. Kita nak dia jauh lah, tak nak dekat. Okay, saya cerita basic saja. Okay, lepas tu kita dah set, dah dah set. Okay, kita nak bagi dia dimensi lah, kita nak dimensikan dia. Okay, so arahan dia kita guna dimensi, kita ambil arahan line. Okay, saya nak ambil arahan, saya nak ambil kedalaman. Okay, kedalaman dia, okay, cuba awak tengok. Kedalaman dia bentuk dia macam ni. Okay. Okay, tadi tu modify dimension style. Okay, saya pilih teks tadi tu. Okay, saya pilih macam ni lah terjajah Okay. Okay, saya pilih terjajah. Tu nampak 100 dia pun terbalik juga macam tu kan. Okay, sekarang ni saya nak garisan extend line ni dia mesti segaris dengan dia nak dalam keadaan isometri lah. So arahan yang awak gunakan adalah dim edit D-I-M-E-D-I-T. Okay, dim edit lepas tu awak enter. Okay, awak enter kan, lepas tu dia tanya, boleh nampak tak bawah tu? Arahan command edit. Dia tanya oblique ke apa? Saya tak tahu awak punya versi, tak silap saya dia tak keluar dekat bawah tu. Awak kena type O. Awak tekan O. O untuk oblique. Lepas tu awak enter. Lepas tu dia tanya awak yang mana satu yang awak nak kasi betulkan dia punya dimensi tu. Yang ini awak select lah, select object. Ini select object. Lepas dah select object awak kena tekan enter. Okay, lepas tu dia tanya berapa angle yang awak nak gerakkan dia. So kalau angle yang kita nak gerakkan ke atas sini sikit lebih kurang dalam negatif 30 lah. Okay, negatif 30. Nampak? Dia jadi macam tu negatif 30. Okay lah. Awak boleh faham kan kedudukan dalam SATA kan? Tak payahlah saya ceritakan Awak pun budak sains, awak mesti tahu punya. Okay. Lepas tu satu lagi, katakanlah modify dimensi lagi, align. Okay, saya nak ambil ni. Ni dengan ni. Ujung dengan ujung. Okay. Nampak? Okay, sekali lagi dim edit. Okay, dim edit. Enter. Okay, lepas tu saya pilih oblique. Lepas tu sudut. Okay, sudut saya tu kalau begini naik macam ni kan, naik macam ni 210 kot, betul tak? Okay, so saya letak 210. Lupa, saya nak lupa select object, sorry, select object dulu. Okay, dah select object. Oi, sekejap okay, sekali lagi dim edit oblique O, enter, select object. Lepas tu select object. Lepas tu enter, masukkan angle, saya letak 210. Tu 210. Okay. Okay, itu untuk garisan. Okay, untuk bulatan pula. Okay, kalau awak kena ingat bulatan yang saya buat ni dia bukannya circle tau. Kalau awak guna dimension radius ni dia susah sikit, nampak, dia tak boleh recognize. Kecuali kalau awak memang angle, memang awak bulatan, awak suruh dia buat radius, dia boleh buat lah. Nampak, dia boleh buat. Tapi kalau awak bagi dia arahan suruh buat radius, memanglah dia tak boleh. Sebab kita bukannya buat asal daripada radius, kita guna arahan ellipse kan. So kita tak boleh pakai arahan tu, kita kena guna arahan multi leader, arahan leader. Kalau dekat awak punya AutoCAD saya tak ingat leader je lah.
Kalau tak ada multi tu leader je dah, L-E-A-D-E-R. Okay. Awak cari dekat pilihan dimensi Okay, awak select lah dekat mana-mana. Dia keluar macam ni kan, ataupun dia keluar macam ni. Tapi make sure dia mesti dekat curve tu. Okay, lepas tu awak klik, bawa dia dekat luar. Lepas tu buat, awak kena type sendiri. So dalam soalan tu berapa? R berapa dalam soalan ni? Ni gambar R13 kan? So R13 lah awak type. R13. So tapi awak tengok dia punya ni besar sangat kan? Dia mesti sama, awak kena tukar lah 3. Dia mesti sama dengan awak punya saiz dimensi awak ni. Saiz dimensi awak ni tadi kalau saya tengok dekat modified, modified pula dimensi, dekat dimension style, teks awak tadi tu saya letak berapa tadi tu? 3 kan? Okay, 3. So semua pun 3 lah. Semua pun 3. Okay. Katakanlah ada apa ni? Ada maksudnya contoh lah contoh katakanlah ada bulatan yang apa ni diameter, katakanlah diameter. Sebab tadi tu kita tak buat bulatan kan? Kita tak buat tak buat lengkung kat sini. Katakanlah diameter contoh Okay, dimensi multi leader ni pergi dekat sini. Okay. Okay, sekarang awak kena cari simbol dia. Okay, apa yang awak kena cari kat sini simbol? Simbol diameter kan? Awak kena select simbol diameter tu sendiri. Lepas tu katakanlah diameter dia 20. Taklah 20. Tapi awak kena betulkan. Okay, teks dia mesti 3 lah. Kasih sama semua. Dah, enter. Macam tu je lah. Okay, itu untuk dimensi. Awak kena cuba Cuba, awak kena cuba buat. Nanti kita nak buat lukisan bangunan pula. Lukisan bangunan nanti saya bagi contoh satu gambar, awak kena follow je gambar yang saya bagi tu. Lepas tu nanti baru awak buat gambar awak sendiri, design awak sendiri Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa nak tanya? Kalau macam tinggi ni macam mana pula? Okey, kalau tinggi, tinggi pun boleh. Okay, so tegakkan dim, edit, oblique, select object, letak angle 30. Boleh nampak dia jadi macam tu. Tak payah banyak-banyak awak dengan saya tak payahlah kalau dia kata 5-5 je lah. 5 maksudnya kedalaman, kelebaran, ketinggian, kedudukan. Okay, kedudukan tu maksudnya awak kena tentukan kedudukan antara titik dengan pusat bulatan ni. Ni kalau dia kata kedudukan maksudnya awak kena tentukan dia punya dimensi dia ni antara titik ni dengan pusat. Saya tak nampak lah kat mana pusat dia. Katakanlah ni pusat dia contohlah. Penarahan apa ni? Lain kan? Katakanlah sini ni susah nak buat kan? So maksudnya awak kena buat satu line dulu sendiri. Dia memang payah sikit lah kan? Sebab tu kadang-kadang ni pusat bulatan kita dah ada. Okay. So kita dah ada titik ni barulah kita boleh buat align. Okay, sini dengan sini. Okay, nampak kedudukan pusat bulatan. Lepas tu dim, edit, oblique. Okay, select object. Okay, berapa? 180 ke? Tak boleh 180. So kita undo. Okay, dim, edit. Okay, oblique, enter. Okay, enter. Okay, masukkan angle 150. Boleh tak? 150. Boleh 150. So bila kita dah ada kan garisan yang kita bina tadi tu, kita buang dia.
Tak payah buat. Okay, dah tak payah buat dah. Tu je lah. Untuk hari ni itu sahaja. So ada apa-apa pertanyaan, saya rasa kelas dah boleh dah habis dah. Untuk